Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam kita membaca hadis-hadis Nabi SAW yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala alaih, diletakkan di dalam kitab yang sangat berharga, yang sangat bernilai untuk menjadi rujukan kita di dalam kita menempuh kehidupan kita sehari-harian. Semoga kita bertemu dengan Allah, hidup kita ini sentiasa dipayungi, sentiasa berpandukan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi pada bab yang ke-51, bab menceritakan tentang harapan ar-raja. Moga-moga hadis-hadis ini dapat menenangkan hati kita, membahagiakan kita semua tentang peluang yang Allah beri kepada kita dari sudut kita diberikan peluang yang luas oleh Allah untuk masuk ke dalam syurganya. Kita diberikan peluang oleh Allah, ruang oleh Allah untuk kita dihapuskan dosa-dosanya. Jadi pada pagi ini kita akan sambung kepada hadis nombor 14 daripada 28 hadis yang berada pada bab yang ke-51. Jadi saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, bagi sesiapa yang mempunyai kitab Riyadhus Shalihin, maka tolong kongsikan pada rakan-rakan yang lain, sama ada di chat Zoom ataupun di FB, yang di bahagian komen FB Akademi Tadabbur, untuk menulis muka surat berapa, fasal yang keberapa, bagi memudahkan rakan-rakan kita merujuk ke dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab terjemahan. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan ni digalakkan, kita tidaklah wajibkan, tetapi kita menggalakkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya membeli kitab terjemahan Riyadhus Shalihin. Sebab kitab ni banyak hadis-hadis Nabi yang insya-Allah kalau ada kitab mudah untuk kita rujuk. Ya, sebab
Kadang-kadang nota ni saya dapat berikan, kadang-kadang saya tidak dapat kongsikan dengan terlebih awal. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan kalau boleh belilah kitab terjemahan Riyadhus As-Salihin bagi memudahkan untuk kita membaca sebelum kelas bermula ataupun kita nak mengulang semula setelah kelas kita berakhir. Jadi kita masuk kepada hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 ini adalah hadis yang datangnya daripada sahabat Nabi, maknanya perawi. Hadis yang kita nak baca, hadis ke-14 dalam bab 51 ini, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Auf bin Amrul Al-As bil Amrul As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Kita sebut satu persatu namanya. Yang mana sahabat ini radhiyallahu anhuma. Bapaknya juga adalah seorang yang beriman. Dia juga adalah seorang yang beriman. Moga-moga Allah meridai kedua-dua sahabat ini. Abdullah dan juga kepada bapanya radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan kepada kita. Okay, kita tengok terjemahan, sambil tu saya baca yang dalam matan hadis. Dalam bahasa Arab matan hadis tu, yang mana kata Abdullah bin Amr al-Auf radhiyallahu anhuma, dia kata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qaula Allah azza wa jalla fi Ibrahim. Satu hari beliau mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Quran. Yang ayat yang Nabi baca tu dia berkaitan dengan doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Okay, ayat yang Nabi baca dalam Al-Quran itu adalah ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dia berdoa. Doa itu, doa Nabi Ibrahim ni banyak. Tetapi antara doa yang Nabi baca dalam hadis ni adalah surah Ibrahim ayat nombor 36. Yang ayat dia kalau kita tengok dekat matan hadis tu ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim Rabbi innahun adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Okay, ini ada satu ayat sahaja, iaitu ayat nombor 36. Maka ayat ni maknanya apa? Ayat ini menceritakan tentang doa Nabi Allah Ibrahim. Dia kata pada Allah, dia kata, wahai Rabbku, dia kata Rabbi, wahai Rabbku. Dia mengatakan bahawa bahala-bahala itu, patung-patung itu telah menyesatkan ramai manusia. Maka sesiapa yang mengikuti aku, mengikuti bagaimana Nabi Ibrahim beragama, apa akidah Nabi Allah Ibrahim, maka dia adalah daripada kalanganku. Okay, ini adalah ucapan Nabi Allah Ibrahim. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu lebih lanjut tentang ucapan Nabi Allah Ibrahim ni ketika bila? Nabi Allah Ibrahim ni, dia ada banyak tempat yang dia tinggal. Banyak tempat yang Nabi Allah Ibrahim dia pergi berjalan. So ketika ayat ni dia mengucapkan pada waktu bila? Okey, kalau tuan-tuan buka Al-Quran, buka surah Ibrahim ayat 36, tuan-tuan baca ayat awal-awal dia. Sebelum 36 tu baca 35, 34. Okey, saya tunjukkan pada tuan-tuan gambar carta alih dia. Carta alih ni, yang ini sesiapa yang dah mengikuti kelas nama-nama surah.
Yang macam sekarang ni kita buat pada malam, pada Jumaat malam Sabtu, memang kita belajar tentang nama-nama surah dalam Quran. Tapi bukan surah Ibrahim. Surah Ibrahim ni kita dah belajar dulu dah. Sekarang ni kita dah masuk kepada surah, malam ni surah Ad-Dukhan. Dah masuk surah yang nak masuk ke surah ke-44 macam tu. Nak masuk ke surah belakang dah. Tapi siapa yang belajar kisah Ibrahim dulu, surah Ibrahim, maka telah diterangkan. Tuan-tuan yang tak pernah ikut kan ataupun belum tahu adanya program tersebut, maka tuan-tuan boleh catat tentang macam mana sebenarnya perjalanan Nabi Allah Ibrahim. Sedikit sebanyak kita belajar bagaimana doa yang Nabi Allah Ibrahim ucapkan tadi tu. Okey. Kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Allah Ibrahim ni sebenarnya tempat asal dia adalah di Iraq. Di Iraq. Di Iraq itulah yang dia telah berdakwah kepada bapanya, dia telah berdakwah kepada kaumnya sampailah mereka membakar Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Cerita apa doa Nabi Allah Ibrahim dibakar, dia baca ayat apa, dia baca doa apa, telah pun kita belajar pada hari Isnin yang baru ini. Yang kita belajar doa-doa terbaik di dalam Al-Quran. Hari Jumaat pagi ni, kita jumpa sekali lagi kisah Nabi Allah Ibrahim. Okay, Nabi Ibrahim ni, lepas tu dia pergilah berhijrah bersama Sarah dan Nabi Allah Lut pergi ke Palestin. Mereka berhijrah. Keluar daripada Iraq, mereka pergi Palestin. Bersama dengan Nabi Allah Lut. Lepas tu Nabi Allah Lut dengan Ibrahim ni, dia satu batch. Tetapi tidak ada riwayat mengatakan apa hubungan persaudaraan tu sebenarnya tidak ada. Tapi mereka dua rasul yang berkawan, beriman dan mereka keluar berhijrah ke Palestin. Apabila sampai ke Palestin itulah Nabi Allah Lut dia berada pada tempat lain, daerah lain. Nabi Ibrahim berada di daerah lain. Dalam kisah yang sama, lepas tu Nabi Allah Ibrahim dia pergi bermusafir ke Mesir bersama dengan Sarah. Ketika dia pergi dengan Sarah ke Mesir itulah yang mereka berhadapan dengan raja yang Nabi Allah Ibrahim selepas dia balik ke Mesir, dia pergi ke Mesir tu bersama dengan Sarah. Waktu lepas dia balik daripada Mesir tu, raja tu berikan kepada Nabi Ibrahim seorang hamba, hadiahkan hamba. Maka Nabi Ibrahim pun bawalah pulang hamba tu yang kita tahu disebut masyhur namanya disebut dengan nama Hajar. Okey, bawalah balik Hajar yang dihadiahkan oleh raja tersebut. Bawalah balik bersama dengan Sarah. Bawa balik Hajar. Asalnya Hajar tu diberi oleh raja kepada Sarah. Maka Sarah menghadiahkan hamba itu kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun bersama dengan Hajar lahirlah Ismail, Nabi Ismail. Kan? Saya buat cerita ni juga sebab ada masih lagi kita teringat ibadat korban yang kita buat baru-baru ni kan. Okey. Lepas tu, lepas Hajar melahirkan Ismail, Allah perintahkan kepada Nabi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk letakkan Hajar bersama anaknya Ismail ke negeri Hijaz. Negeri Hijaz tu mereka kena pergi di Mekah lah. Dibawa pergi ke Mekah. Apabila bawa mereka pergi ke Mekah, maka Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Ismail berhampiran dengan Kaabah. Masa ni Kaabah tak ada lagi sebenarnya, tapi dekat tapak dia tu Masjidil Haram dah tak ada lagi. Tapi tinggal dekat situ. Memang Allah Ta'ala perintahkan untuk tinggalkan isteri dia ni dengan Ismail dekat situ. Maka ketika Nabi Ibrahim dia nak patah balik ke Palestin tu, dia nak balik ditinggalkan Hajar dengan anaknya Ismail, waktu itulah Nabi Allah Ibrahim dia mendoakan. Doa yang kita baca yang tadi tu, yang kita baca pada doa yang baru sebentar yang kita baca pada surah Ibrahim ayat 36 ni adalah doa yang Nabi Allah Ibrahim baca ketika mana dia nak bergerak
pergi meninggalkan Hajar dengan Ismail di Makkahul Mukarramah. Itulah di antara doa yang dia titipkan kepada Allah. Jadi tuan faham cerita dia. Jadi Nabi mendoakan Hajar dan Ismail, masa tu Nabi Ibrahim dia dah jauh sikit dah. Dia menuju kepada jalan pergunungan. Ada gunung di situ. Lepas tu dia doa lah. Jadi kalau tuan nak tahu doa dia yang lain, tuan-tuan kena buka ayat nombor 35. Okey, ayat nombor 35 dalam surah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim doa supaya Allah Ta'ala jadikan negeri Mekah itu negeri yang aman. Lepas tu jauhkan negeri Mekah ini daripada perbuatan orang-orang menyembah berhala. Berkat doa Nabi Allah Ibrahim ni, maka kita tengok apa yang berlaku di bumi Mekah. Sebab tu kalau siapa pergi Mekah, siapa buat ibadat haji, buat ibadat umrah, kalau boleh dia study kisah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Dia study cerita tentang Hajar. So dia akan dapat pergi dengan memahami sejarah. Jadi ketika dia tinggalkan anak dia tadi tu kan, dia bacalah doa ni. Dia kata Rabbi, dia baca Rabbi ja'al hadza baladan aminan wajubni wa bani an na'budal asnam. Lepas tu ayat 36. Ayat 36 ni yang kita baca dalam hadis yang Nabi SAW baca tadi tu. Inilah doa dia. Yang dia kata Rabbi innahun adhalalna kathiran minan nas. Sampailah habis. Ni saya nak fahamkan tuan-tuan cerita yang doa Nabi baca. Sebab doa ayat yang Nabi baca pasal Nabi Ibrahim ni, dia memberi satu kesan yang besar dalam hidup Nabi. Lepas tu saya cerita Nabi Ibrahim ni. Lepas tu kalau tuan-tuan nak tengok doa apa lagi yang dia baca, kena tengok ayat selepas 36, kita akan jumpa ayat nombor 37. Ayat 37 tu yang Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah supaya jaga keselamatan mereka, suburkan bumi Makkahul Al-Mukarramah ketika itu. Okey, habis cerita tadi tu. Dah jelas? Okey. Nabi Allah Ibrahim ni, saya sambung sikit lagi. Okey, lepas Nabi Allah Ibrahim tinggalkan Hajar dengan Ismail tu, barulah ada cerita panjang lah. Yang Hajar berlari dekat Bukit Safa, dekat Bukit Marwah. Lepas tu, tak lama kemudian, baru Nabi Ibrahim pergi ziarah Ismail buat kali pertama. Lepas tu ziarah lagi buat kali yang kedua. Kali pertama jumpa tu, yang dia minta isteri dia diceraikan. Ada cerita dia lah. Okey, sampailah kali ketiga. Kali ketiga Nabi Ibrahim jumpa dengan Ismail ni lah. Waktu itulah dia diperintahkan oleh Allah ajak anak dia membina Kaabah. Pertemuan kali ketiga. Masa dia datang kali pertama ziarah anak dia tu, Ismail tak ada dekat rumah. Yang ada isteri dia. Dia ziarah kali kedua, isteri dia ada. Tapi Ismail tak ada lagi. Tapi kali ketiga, baru dia dapat bersemuka dengan Nabi Allah Ismail. Kalau tuan-tuan nak tahu cerita ni, kan, tuan-tuan kena buka Riyadhus Salihin. Ada hadis dalam Riyadhus Salihin yang cerita yang Nabi Allah Ibrahim dia doakan anak dia tadi tu, dia tinggalkan Sarah tadi semua tu kan, tinggalkan Hajar tadi. Tuan-tuan bacalah. Kalau tuan-tuan ada kitab Salihin, nanti buka bab yang belakang lah. Kita baca bab 51. Kita belajar sekarang bab 51. Tapi ada bab 370. Makna bab yang ke-370. Ni bab yang dah dekat dua hujung yang terakhir. Sebab Riyadhus Salihin ni, dia ada 372 bab. Ni bab yang dah hujung-hujung. Tuan-tuan akan dapati ada cerita bagaimana Nabi Allah Ibrahim jumpa anak dia kali pertama, jumpa anak dia kali kedua. Apa yang saya sampaikan ini bukan cerita Israeliat. Saya sampaikan ini berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan cari hadis tu dalam Riyadhus Salihin, tuan-tuan akan dapat maklumat tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Sebab tu saya galakkan, berilah kitab Riyadhus Salihin sekurang-kurangnya. Kalau tak ada kitab hadis yang lain, ada kitab Riyadhus Salihin sebagai naskhah untuk kita merujuk
untuk menjadi bahan bacaan kita. Okey, selesai dah maklumat tersebut. Kita sambung balik hadis tadi. Panjang nak cerita punya, nak bagi penghayatan dekat sini. Okey, lepas Nabi SAW dia baca, lepas dia baca ayat ni, Nabi SAW dia baca satu lagi ayat. Dia baca ayat satu lagi adalah ayat berkenaan dengan doa Nabi Allah Isa pula. Tentang permintaan Nabi Allah Isa kepada Allah. Yang ayat tentang Nabi Isa ni tuan boleh jumpa pada surah Al-Maidah. Surah yang kelima ayat nombor 118. Kalau kita tengok ayatnya bunyi apa? Ayat tu Nabi membaca berbunyi ayatnya. Ayat dia panjang sebenarnya. Ya, kalau kita baca pada ayat tu dia panjang. Tapi dalam hadis tu dia pendekkan. Yang ayat tu berbunyi in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Dalam yang ni saya pendekkan. Kalau panjang dia ayat dia tu sampailah wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur rahim. Okay, kita tengok pada makna ayat tu. Ayat dia tu Nabi SAW selepas dia baca pula suratul Maidah ayat 118, ayat tu berbunyi jika engkau, ini adalah ucapan Nabi Allah Isa. Dalam suratul Maidah, Allah mengatakan Nabi Isa dia cakap apa? Dia kata, jika engkau, ya Allah, engkau nak menyiksa mereka, engkau nak azab mereka, sesungguhnya mereka ni adalah hamba-hamba engkau. Maksudnya Nabi Isa ni dia beritahu kepada Allah, kalau kau nak azab mereka ni, ya Allah, engkau boleh buat apa saja, ya Allah, kerana mereka ni adalah hamba engkau. Lepas tu Nabi Isa kata, jika engkau nak mengampuni mereka, ya Allah, engkau pun boleh buat, ya Allah. Sebab engkau adalah Tuhan yang Al-Aziz, yang maha perkasa, lagilah maha Al-Hakim, yang maha bijaksana. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu kisah Nabi Isa ni, tuan-tuan kena bukalah pada ayat nombor 118. Saya minta tuan-tuan baca pada ayat sebelum dia. Sebenarnya ucapan Nabi Allah Isa ni, sebenarnya dia berlaku kalau tuan baca pada ayat nombor 116 dan 117 lah. Sebab ayat yang kita papar dalam hadis ni ayat 118. Tapi kalau baca pada ayat 117 dengan ayat nombor 116, surah Al-Maidah, tuan akan dapati Nabi Allah Isa, dia disoal siasat oleh Allah di hari akhirat. Kalau kita belajar hari akhirat, semua manusia akan dipersoalkan, akan disoal siasat. Para nabi, mereka akan disoal siasat. Para umat akan dihisap oleh Allah, semua sekali. Maka antara nabi yang Allah akan panggil adalah Nabi Allah Isa. Sebab Nabi Isa ni kan, daripada kisah dia muncul satu agama yang besar, iaitu agama Nasrani. Maka Allah tanya kepada Nabi Isa. Allah tanya, engkau ke Isa yang menyuruh manusia mengangkat engkau sebagai salah satu daripada Tuhan? Sebenarnya Allah Ta'ala tahu. Tapi ini dipanggil sesi mahkamah. Maka kena dipaparkan, kena dibicarakan. Kan? Maka Allah bicarakan Nabi Isa. Adakah Isa itu yang suruh kaum dia, umat dia supaya mengangkat Nabi Isa itu sebagai salah satu Tuhan? Maka Isa jawablah. Isa jawab sampai ayat 117. Lepas tu ayat nombor 118 baru dah Isa sebut maklumat ni. Maknanya Isa mempertahankan diri dia. Sebenarnya merekalah yang memandai-mandai, merekalah yang menganggap diri dia Tuhan. Sedangkan Isa tak pernah pun cakap macam tu, tak pernah ajar pun macam tu. Lepas tu baru datangnya ayat 118 ni. Baru Nabi Isa kata, ya Allah, kalau kau nak azab mereka yang telah mensyirikkan engkau ni, yang mengangkat aku ni sebagai salah satu daripada Tuhan, sedangkan aku tak pernah ajar, aku tak pernah suruh pun, terserah kepada engkau, ya Allah, untuk engkau mengazab mereka. Kerana mereka tu adalah hamba engkau. Dan jika engkau nak mengampuni mereka juga, ya Allah, engkau maha perkasa, ya Allah, engkau maha hikmah. Lepas Nabi SAW dia baca dua ayat ni, lepas kisah Nabi Allah Ibrahim,
cerita tentang bahala-bahala yang telah menyesatkan ramai manusia. Kemudian apabila dia baca kisah Nabi Isa yang menyebutkan tentang ada umat dia Allah Ta'ala akan azab, apa Nabi buat? Kalau kita baca pada hadis itu, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, farafa'a yadayhi. Maknanya Nabi berdoa. Nabi angkat kedua tangannya. Lalu Nabi berdoa. Waqala, Nabi doa. Nabi kata, Allahumma ummati ummati. Apa Nabi doa? Nabi kata, ya Allah, umatku, umatku. Sebab Nabi faham sangat ayat yang Nabi Allah Ibrahim sebut tadi tu. Sebab umat Nabi sama juga. Mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah bahala-bahala. Patung-patung berhala itulah yang telah menyesatkan ramai manusia. Dan Nabi SAW memahami tentang apa yang berlaku kepada Nabi Isa dan kepada umatnya di hari akhirat. Maka Nabi sangat terkesan dengan ayat tersebut. Nabi teringatkan umat dia apa nak jadi kepada umat dia. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya lalu dia berdoa kepada Allah. Dia kata, Allahummati ummati, ya Allah, umatku, umatku. Wabaka. Kata Abdullah bin Amr al-As, dia kata Nabi SAW pada berdoa tu Nabi menangis. Nabi menangis. Ngalir air mata dia. Faqala Allahu azza wa jalla. Maka Allahu azza wa jalla, apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala panggil Jibril. Allah kata, ya Jibril, wahai Jibril, idhhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lamu fasalhu ma yubkihi. Allah Ta'ala kata, Jibril, engkau pergi jumpa Muhammad, pergilah engkau kepada Muhammad. Sedangkan Allah Ta'ala tahu kan apa sebenarnya yang berlaku. Tapi itulah hikmahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala minta Jibril pergi jumpa Nabi Muhammad. Dah jumpa Nabi Muhammad tu, tanyakan kepada dia. Sebab apa dia menangis? Sebenarnya Allah Ta'ala maha mengetahui kan. Jadi sebab Allah Ta'ala telah menetapkan Allah Ta'ala ada utusannya di kalangan para malaikat, maka Allah hantar Jibril tanya kepada Nabi SAW, kenapa Nabi menangis? Jibril pergi tak? Jibril pergilah. Fa'atahu Jibril. Maka Jibril pun pergi menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi buat apa? Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritalah, bagi tahu kepada Jibril tentang kenapa dia menangis. Kenapa dia bersedih tersebut. Okey. Kemudian Allah Ta'ala mengetahui apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala mengutus sekali lagi Jibril. Allah minta, maksudnya Jibril dah tahu, sebab apa Nabi menangis. Nabi dah cerita kepada dia, yang Nabi baca surah Ibrahim tadi, Nabi baca surah Al-Ma'idah, kisah Nabi Isa tadi. Kemudian Allah Ta'ala perintah kepada Jibril sekali lagi. Allah Ta'ala cakap kepada Jibril. Allah Ta'ala kata, ya Jibril, idhhab ila Muhammadin. Wahai Jibril, engkau jumpa Muhammad, engkau cakap kepada dia, cakap apa? Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Jibril datang bawa perintah dari Allah, yang Allah Ta'ala nak cakap kepada Nabi, sesungguhnya kami akan membuatkan engkau merasa senang, merasa redha tentang umatmu, dan kami tidak akan membuat engkau itu bersedih, wahai Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Tuan faham tak hadis ni apa kaitan dengan harapan? Maksud dia Nabi SAW ni, dia punya teringat dekat umat dia. Diharap umat dia selamat, diharap umat ni janganlah jadi macam umat-umat yang diazab.
Kan? Seperti di mana dibaca kisah Nabi Allah Isa tadi, maka Nabi doa kepada Allah, mengenangkan umat dia, memikirkan umatnya, mengangkat kedua tangannya, Allahumma ummati ummati. Maka umatnya siapa? Kitalah di antara dia. Jadi daripada hadis ni Allah Ta'ala telah bagi janji kepada Nabi. Nanti Nabi, dia akan dapat berita yang baik-baik tentang umat dia. Dia akan rasa senang dengan kisah umat dia. Dan Allah Ta'ala tidak akan membuatkan Nabi bersedih. Maksudnya hadis ni dia bagi harapan kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW bahawa kita ini apa? Kalau kita faham dalam hadis tu, maksudnya kita dalam termasuk kumpulan manusia yang Allah Ta'ala selamatkan. Sebab Nabi tak nak bagi, Allah Ta'ala tak nak bagi Nabi bersedih. Kan? Nabi akan bersedih kalau dia kenangkan umat dia. Jadi kalau umat dia diazab, kalau umat dia diperlakukan sekian-sekian, akan menyedihkan Nabi. Tapi bukanlah maksudnya secara total semua umat Nabi tidak diazab. Tapi hadis ni dia memberi harapan, macam Allah dah kata dia tak nak bagi Nabi bersedih ni. Nabi akan sebahagia dengan umatnya. Maknanya hadis ini memberikan harapan kepada kita bahawa kita umat Nabi SAW akan termasuk dalam umat yang membahagiakan Nabi SAW di akhirat nanti. Tapi bukanlah bermakna kita tak perlu buat apa-apa. Tapi hadis ini memberikan kita harapan. Okey. Kita pergi terus kepada pengajaran hadis. Hadis riwayat Muslim. Kan, Nabi baca Quran, teringat umat dia. Tapi kita semua moga-moga menjadi umat yang teringatkan Nabi. Sebab itu kita kena jadualkan dalam tempoh 1 minggu ni, sekurang-kurangnya adalah 1 hari, kita nak ingat Nabi kita. Kita nak ingat Rasul kita kan. Bukan sekadar kita melafazkan salawat dan salam pada hari Jumaat ini, tapi kita membaca hadis-hadis Nabi SAW. Kalau ikutkan pun tak padan pun kita ni, betul tak? Nabi selalu fikir pasal umat dia. Baca Quran pun dia ingat umat dia. Tetapi kita ni moga-moga dengan usaha kita yang sedikit ni, kita termasuk dalam umat yang akan menggembirakan Nabi SAW. Jadi moga-moga kita dapat istiqamah untuk kita membaca hadis-hadis Nabi SAW. Kita nak dengar cakap Nabi, kita nak ambil nasihat Nabi, kita nak ambil teladan dari Nabi SAW, maka kitab yang sangat sesuai, mudah untuk difahami, memberikan maklumat yang banyak adalah kitab Riyadhus As-Salihin. Baik, apa pengajaran hadis dapat kita belajar? Nombor satu daripada hadis 14 tadi, kita dapat belajar betapa kasihnya, betapa sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Nabi mengambil berat tentang umat dia. Kan kita baca pada hadis tadi. Kemudian dekat sini kita dapat belajar bagaimana kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah. Mulianya Nabi di sisi Allah Ta'ala ni, sampai Allah Ta'ala menghantar malaikat Jibril. Allah Ta'ala pujuk Nabi, yang Nabi tadi menangis ingatkan umat dia, menunjukkan akan kemuliaan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan beri kepada Nabi perkara yang akan meredakan Nabi. Dia sama macam ayat surat Duha itulah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, akan diberikan kepada engkau nanti perkara-perkara yang engkau akan redha. Menunjukkan darjat mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau tuan-tuan nak mantapkan lagi tentang kemuliaan Nabi ni, dan tuan-tuan nak tahu apa yang saya kena buat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ikuti kelas setiap hari Selasa petang jam 3. Tuan-tuan bersama dengan Ustaz Syafiq, kerana saya telah amanahkan kepada beliau untuk menceritakan tentang Nabi SAW di dalam Al-Quran, dan dia akan fokus tema pasal Rasul saja. Jadi sangat sayang kalau kita tak berusaha untuk mengenal Nabi SAW. Jadi kita kenallah Nabi kita
apa yang Allah Ta'ala kenalkan di dalam Al-Quran. Tuan-tuan nak tahu kena buat apa dengan Nabi? Apa tindakan kita kena buat pada Nabi? Yang tu tuan-tuan ikut kelas-kelas yang dibuat pada hari Selasa tu. Kerana kelas akan datang, memang kita sedang nak membincangkan tentang apa kita kena buat dengan Nabi. Setelah kita belajar hampir 10 siri kemuliaan Nabi SAW, pada siri 11 yang akan datang, apa yang kaya kena buat kepada Nabi SAW. Itu kita akan belajar. Kita akan belajar pada hari Selasa. Kemudian disunahkan kita untuk mengangkat tangan ketika kita berdoa dalam beberapa sudut lah, dalam beberapa situasi seperti Nabi tadi. Boleh. Secara umum, kita boleh mengangkat tangan berdoa. Okey, dalam masa yang sama kan, kalau kita nak tahu macam mana kesan orang tadabbur, Nabi lah. Nabi tadi sebenarnya dia tadabbur ayat Quran. Dia faham cerita tu. Sebab itu menyebabkan Nabi terkesan, nangis dia. Dia berdoa kepada Allah supaya selamatkanlah umat dia. Kan selamatkan umat dia. Jadi itu adalah tanda orang yang tadabbur Al-Quranul Karim. Ada penghayatan, ada reaksi dia selepas dia faham dan dia baca tadi. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa membuka pintu hati kita, melembutkan hati kita agar kita dapat memahami ayat-ayat Quran yang kita baca setiap kali kita membaca Al-Quranul Karim. Baik, kita pergi kepada hadis berikutnya. Ini adalah hadis yang ke-15. Okey. Hadis 15 ni, hadis 15 ni dia diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Okey. Hadis 15 ni tuan-tuan dan puan-puan ya, dia ada persamaan. Dia ada persamaan sebenarnya hadis ini dengan hadis nombor 4 sebelum ini. Kalau kita pernah baca hadis nombor 4, sebelum kita baca hadis 15 ni kan, kita dah baca hadis nombor 4. Kalau kita pernah baca hadis nombor 4 dahulu, yang mana hadis nombor 4 tu kisah Mu'adz bin Jabal, dia duduk di belakang Nabi, dia membonceng, dia duduk di belakang Nabi ketika Nabi berada di atas tunggangannya. Hadis 15 ni hadis yang ada membawa hampir makna yang sama. Sebab itu hadis 15 ni saya tak sebutkan pengajaran dia apa, kerana pengajaran dia tu boleh dirujuk pada hadis nombor 4 sebelum ini. Okey, kita baca hadis ni. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia kata, kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kalau kita baca terjemahan dia, dia kata, aku pernah, ni saya ulang 2 kali ni. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas seekor himar. Seekor kaldai. Maksudnya Nabi ni dia menunggang juga kaldai, boleh naik 2 orang. Maka Nabi duduk dekat depan, Mu'adz duduk dekat belakang. Seronoknya kan, dapat duduk di belakang Nabi SAW seperti Mu'adz ibn Jabal. Lalu ketika Mu'adz berada di belakang, ketika dia berada di belakang Nabi SAW, Nabi bersembang dengan dia. Nabi berborak dengan dia, maka dia jadi hadis Nabi lah. Maka Nabi kata, ya Mu'adz, dia kata, wahai Mu'adz. Nabi kata, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi? Nabi tanya, wahai Mu'adz, kau tahu tak apa hak Allah ke atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi ala Allah? Dan kau tahu tak Mu'adz, apa pula hak-hak hamba ke atas Allah? Maksudnya, Nabi tanya 2 soalan kepada Mu'adz. Itulah cara Nabi mengajar. Nabi ni dia tak sebut maklumat tu terus. Kadang-kadang Nabi suka bertanya. Nabi tanya, Mu'adz, kau tahu tak
apakah hak-hak Allah yang perlu hamba ni tunaikan pada Allah. Dan kau tahu tak apa pula hak-hak hamba yang Allah Ta'ala perlu tunaikan kepada hamba tu? Apa jawab Muaz? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dia kata Allah dan Rasul je yang tahu. Sebab Muaz tak tahu. Dia jawab benar. Dia kata Allah dan Rasul saja lebih mengetahui. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi-nabi pun cerita. Nabi kata fa inna haqqallahi 'alal 'ibad. Nabi kata sesungguhnya hak Allah ke atas hamba-hambanya. Maknanya Nabi nak bagi tahu sebagai seorang hamba yang wajib dia tunaikan, yang wajib dia buat kepada Allah itu apa? Nabi kata an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Nabi kata hak-hak Allah yang perlu ditunaikan oleh hamba ni, maksudnya hamba ni dia perlu buat kepada Allah, dia perlu buat apa? Mereka mesti menyembahnya dan tidak menyengutukannya dengan sesuatu pun. Maknanya Nabi kata, satu tanggungjawab hamba kepada Allah yang mesti ditunaikan adalah jangan syirikkan Allah. Itu je. Jangan syirikkan Allah. Jangan sembah Tuhan lain selain dari Allah. Kalau kita besarkan maklumat ni, kalau kita belajar, maknanya janganlah percaya ada kuasa lain selain Allah. Jangan minta perlindungan melainkan hanya minta kepada Allah. Itulah maksud dia. Maknanya mentauhidkan Allah. Mengesakan Allah dalam segala perkara. Nabi sebut satu je. Lepas tu Nabi sebut yang kedua. Apa pula hak Allah yang Allah perlu tunaikan kepada hamba? Nabi kata wa haqqul ibadi 'ala Allah. Dan apa yang Allah perlu buat pula kepada hamba ni? Nabi kata alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Iaitu dia tidak akan mengazab orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Inilah sebenarnya dalil dia kepada maklumat kita nak belajar pada pagi ni. Kita faham tak maksudnya apa? Maksud dia, Allah Ta'ala ni pun akan tunaikan hak kita. Hak kita sebagai hamba ni adalah Allah Ta'ala takkan masukkan kita ke dalam api neraka. Allah takkan azab siapa-siapa yang kalau hamba itu dia tidak mensyirikkan Allah. Dia sama macam hadis nombor 4 sebelum ni lah. Maksudnya kalau Allah tidak mengazab mana-mana hamba yang tidak mensyirikkan Allah, maknanya syurga lah. Jadi maksudnya kita hidup ni, kalau kita tidak mensyirikkan Allah, Allah Ta'ala akan tunaikan tanggungjawab Allah Ta'ala itu untuk tidak mengazab kita. Kalau kita baca hadis ni, macam, yelah, mungkin kita faham dari sudut, takkan kita nak paksa Allah Ta'ala kan? Tapi ini memang yang Nabi sebut. Hak kita kepada Allah satu, yang utama. Apa dia? Jangan syirikkan Allah. Itu kewajipan kita. Kewajipan Allah. Tentu jangan faham kewajipan Allah ni seperti kita paksa Allah, tidak ya. Tetapi Allah Ta'ala sendiri telah mewahyukan kepada Nabi. Sebab Nabi disebut hadis, dia adalah wahyu. Maknanya Allah Ta'ala sendiri hak Allah untuk tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi kita rasa lega kan. Kita rasa macam tenang, bahagia kita dengar hadis ni. Kan Allah Ta'ala tak nak azab hamba dia yang tidak mensyirikkan Allah. Sebab tu kita kena jauhkan diri kita dalam hidup ni. Jangan buat benda syirik kepada Allah. Jangan percaya kepada benda khurafat. Jangan percaya kepada benda tahyul. Sebab tu saya amanahkan kepada Ustaz Zahiruddin pada setiap hari Sabtu untuk kongsi kepada masyarakat supaya janganlah buat syirik walaupun sedikit. Itu yang saya minta dibentangkan tajuk tahyul, tajuk mistik, tajuk benda-benda khurafat tu. Sebab kalau kita percaya kepada tahyul, kepada mistik,
Kan, kita percaya dekat pokok tu ada dewa-dewi, dekat hutan tu, dekat laut tu. Dekat pokok tu kita minta lindung, nak lalu daripada jin kan. Minta jin lindung kita, jangan apakan kita boleh jatuh syirik. Syirik ni habis. Kita memang takkan ada peluang untuk masuk ke dalam syurga Allah buat selama-lamanya. Sebab itu saya susun silibus tajuk supaya membawa kepada masyarakat supaya pergi kepada mentauhidkan Allah. Sebab tu kita akan padukan. Kalau hari Selasa tu mantapkan pengetahuan jemaah-jemaah, mantapkan pengetahuan masyarakat tentang kedudukan Nabi. Dia dengan Nabi ni macam mana? Apa dia perlu buat? Kita dah sediakan ruang. Terserahlah kepada jemaah. Okey, kalau jemaah rasa dia nak belajar, dia belajar. Begitu juga pada hari Sabtu. Jadi tuan-tuan nampak dan tuan-tuan tahu di mana hala tuju pembelajaran-pembelajaran yang kita nak ikuti. Kalau kita bertudung labuh macam mana sekalipun, dah pergi haji berapa lama sekalipun, tapi kalau percaya kepada perkara sial ke, percaya kepada perkara khurafat ke dan sebagainya, habis kita. Harapan yang kita belajar pada setiap minggu ni, kan? Harapan itu tertutup. Apabila kita mati dalam kesyirikan lah, kalau mati dalam kesyirikan. Tapi kalau sebelum ni kita percaya pada benda-benda lain yang berkuasa, ada benda lain boleh berikan kita kesan buruk dan sebagainya kan, kita dah faham, kita dah belajar, kita bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat kita. Tapi kalau mati di atas mempercayai ada kuasa lain, tu bahaya. Percaya pada tangkal-tangkal, itu sangat bahaya. Percaya pada kuasa jin yang boleh bagi kita mudarat, kan? Jadi kita minta lindung pada jin. Itu dah syirik. InsyaAllah saya tengah susun lagi silibus-silibus untuk memantapkan iman masyarakat kita tu kepada Allah. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Okey, kelas-kelas ni memang saya tengah rancang lagi. Yang saya nak bawa manusia supaya dekatlah pada Allah. Akan kenallah Rasulullah. Moga ia membawa kita kepada kejayaan hidup di dunia di akhirat. Lepas tu Muaz dia cakap apa tau? Muaz dia cakap pada Nabi. Sebab kalau kita baca hadis ni dia macam beri kita satu garanti lah. Kita memang tak akan masuk neraka. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah. Jadi Muaz ni dia tanya pada Nabi SAW. Dia tanya apa? Dia kata, Ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah. Dia kata, afala ubashirun nas? Boleh tak kalau aku nak sampaikan hadis ni pada orang ramai? Ni berita gembira ni. Boleh tak aku nak beritahu orang ramai? Nabi kata apa? La tubashiruhum fayattakilu. Nabi kata jangan kau beritahu dekat mereka. Nanti akan menyebabkan mereka ni tidak mahu beramal. Cukup dengan jaga tauhid je. Kan? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaqun alaih. Maksud dia, akhirnya kita belajar. Ingat tak pada hadis keempat dulu, akhirnya Muaz bagi tahu juga hadis ni. Kalau tidak macam mana kita tahu? Betul tak? Kalau tidak macam mana kita sendiri boleh tahu? Sedangkan Nabi kata mula-mula dulu, jangan begitu dekat dia orang. Nanti mereka salah faham. Nanti mereka tak nak buat amal-amal yang lain. Mereka akan berbalas-malasan. Sebab hadis ni macam beri garanti untuk Allah Ta'ala masukkan ke dalam, Allah Ta'ala jauhkan daripada neraka dengan syarat tidak mensyirikkan Allah. Tapi kita baca pada hadis keempat dulu, akhirnya Muaz radhiyallahu anhu disampaikan juga hadis ni sebelum dia mati. Kerana dia tidak mahu termasuk dalam hadis yang melarang menyimpan ilmu. Tapi pada saat ini, pada waktu dia tunggang, dia berada di belakang Nabi naik di atas himar tu, Nabi tak beritahu lagi lah. Sebab ialah takut orang salah faham tentang hadis ini. Jadi hadis ni dia melegakan kita. Kan? Maksudnya dosa kita banyak sangat. Tapi kita Alhamdulillah kita tidak syirikkan Allah. Jauhlah ya daripada perbuatan-perbuatan syirik. Syirik moden sekali banyak berlaku. Syirik moden. So kena berlaku.
syirik zaman jahiliah yang moden ni kena jauhi dia. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Baik, kita teruskan dengan pengajaran hadis. Apa dapat kita belajar pada pagi ini? Yang pertama, kita dapat belajar pada pagi ini kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya berupa pemberian maaf dan keampunan. Kan? Allah mengampunkan. Kemudian yang ketiga. Okey, bukan ya, sekejap. Oh, bukan. Ini bukan, minta maaf. Ini bukan pengajaran dia. Kejap, saya kena padam pengajaran dia ni. Bukan, ini bukan pengajaran dia. Sebab saya sebut tadi, dia bukan pengajaran dia kan. Kejap, saya padamkan hadis ni. Nanti saya terkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Nanti saya akan beri nota ni letak dalam Google Drive insya-Allah, sebab ramai yang bertanya nak notasian, saya tengok. Okey, jap kita pergi kepada saya kongsi balik hadis ni. Okey. Kalau tuan-tuan nak tengok pengajaran hadis tu, tuan-tuan kena tengok kepada pengajaran hadis pada hadis yang keempat dulu ya. Okey, kita terus kepada hadis yang berikutnya, hadis nombor 16. Okey. Hadis nombor 16. Okey. Hadis nombor 16 ni dia datangnya diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma dia menyampaikan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, kalau kita tengok pada terjemahan dia ada di bawah tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu. Nabi kata seorang Islam. Idza su'ila fil qabri. Jika dia ditanya di dalam kubur. Okey, ini menunjukkan kepada soalan munkar wan nakir. Nabi kata seorang yang Islam apabila jika dia ditanya di dalam kubur, mereka akan menjawab, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apabila seorang itu dia betul-betul Islam, dia akan menjawab di dalam kubur apabila dia ditanya, dia akan mengucapkan kalimah syahadah. Kenapa diucapkan kalimah syahadah? Kalau kita baca dalam hadis yang lain, siapa yang pernah mengikuti tajuk alam barzakh, dekat pada soalan munkar wan nakir akan tanya tentang Allah. Dia akan tanya tentang pandangan kita kepada Rasulullah tu siapa, kau anggap dia siapa. Maka orang yang beriman, dia akan mengatakan Allah itu adalah la ilaha illallah. Dia akan kata Nabi Muhammad itu adalah pesuruh dari Allah. Maka ayat ni, siapa yang boleh jawab ketika persoalan di dalam kubur oleh munkar wan nakir, maka Nabi mengatakan, kenapa orang tu boleh jawab? Nabi SAW membacakan ayat Quran dalam surah Ibrahim, ayat 27. Nabi kata, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Okay. Yusabbitullah ni adalah ayat Quran ya, sampailah perkataan wa fil akhirah. Okay, ayat ni bermakna apa? Allah meneguhkan. Allah menetapkan. Yusabbit maknanya Allah menetapkan, Allah menguatkan, Allah meneguhkan. Meneguhkan apa? Iman. Orang yang beriman. Allah meneguhkan, menguatkan orang yang beriman. Allah kuatkan dengan apa? Allah kuatkan dia dengan bil qawli thabit, dengan ucapan yang teguh. Okey, ucapan yang teguh ni sebenarnya adalah kalimah syahadah. Nabi tak sebut kalimah syahadah. Cuma Nabi memanggil kalimah la ilaha illallah. Nabi panggil dengan nama lain adalah qaulus thabit. Ucapan yang teguh. InsyaAllah nanti kelas hari Ahad
ketika mana kita belajar ayatul kursi, saya akan kongsikan maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan, apakah nama lain Allah Ta'ala memberi kepada nama kalimah La ilaha illallah tu. Kita biasa sebut kalimah La ilallah tu kalimah tahlil. Contoh, kita sebut kalimah La ilallah tu adalah kalimah tauhid. Sebenarnya kalimah La ilaha illallah ni dia ada banyak panggilan dia. Kalau dalam hadis Nabi panggil dia qaulul thabit dalam ayat Quran. Nanti insya-Allah nanti kita akan waktu kita belajar ayatul kursi insya-Allah siri 3. Kalau ikut jadual minggu pertama setiap bulan. So bulan 8 ni insya-Allah. Maknanya hari Ahad ni lusa lah kot. Kita akan masuk siri 3. Nanti kita akan belajar, kita akan kupas tentang kalimah Allahu la ilaha illahu. Kita akan kupas kalimah itu. InsyaAllah. Jadi, Nabi beritahu kepada kita melalui ayat Quran. Allah beritahu kepada kita dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah beritahu, Allah Ta'ala akan kuatkan pendirian. Allah Ta'ala akan kukuhkan orang beriman ni dengan kalimah yang teguh. Kalimah teguh tu sebenarnya kalimah syahadah tu lah. Di mana dia akan diteguhkan sama ada dia hidup ataupun sama ada dia di hari akhirat. Maknanya, siapa yang dia faham kalimah la ilaha illallah, termasuk kalimah syahadah itulah. Dia faham, dia yakin, dia hidup dekat dunia ni selamat. Dia hidup dekat akhirat pun akan selamatkan dia. Itu yang Allah Ta'ala beritahu. Allah meneguhkan, Allah mengukuhkan. Dan yang akan menyelamatkan dia juga ketika berada di alam kubur, dia boleh menjawab soalan munkar wan nakir. Orang yang ada tauhid, orang yang dia faham kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, kalimah tu akan selamatkan dia daripada ketakutan menjawab soalan munkar wan nakir. Itu yang Tuhan kata, ucapan yang teguh di dunia dan di hari akhirat. Masa dekat dunia, walaupun ada banyak fitnah datang dekat dia supaya dia tukar agama, kan, agamanya banyak sangat ujian, dia tetap kuat. Dia tetap mengatakan Allah tu Esa, Allah tu. Dia mentauhidkan Allah. Itu dia panggil meneguhkan di dunia. Dan di hari akhirat, orang inilah yang nanti yang akan selamat daripada ketakutan melihat kengerian di hari akhirat. Hanya ada pada kalimah syahadah. Kalimah la ilallah ni, sebahagian maklumat saya telah kongsikan pada kelas Fadail A'mal yang dianjurkan oleh Persatuan Wanita Islam Prihatin pada hari Isnin. Tapi dekat ayatul kursi, kita akan mantapkan lagi kalimah itu. Supaya kalimah itulah yang Allah panggil dia dalam surah Ibrahim, ucapan yang teguh. Kalimah yang teguh yang akan selamatkan kita sewaktu kita dekat dunia, selamatkan kita di alam kubur, selamatkan kita nanti di hari akhirat. Hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim disebut dengan istilah muttafaqun alaih. Maknanya dekat mana pengharapan kita? Perharapan kita nak selamat dekat dunia ni dan di hari akhirat, bahkan dalam kubur, nak selamat daripada soalan munkar wan nakir tu, jaga baik-baik. Faham baik-baik tentang kalimah syahadah. Okay, apa pengajaran kita dapat belajar? Nombor 1, kita dapat belajar pada hadis ni, wujudnya kalimah tauhid. Kelebihan kalimah tauhid. Kalimah tauhid itu apa? Kalimah syahadah itulah. Kalimah la ilaha illallah tu. Yang kedua, kita dapat belajar ada soalan munkar wan nakir. Ada pertanyaan di dalam kubur. Pertanyaan dalam kubur adalah perkara benar. Yang ketiga, kita lihat perhatian Allah terhadap para hamba-Nya yang beriman sama ada dekat dunia dan di hari akhirat. Perhatian Allah tu maksudnya Allah Ta'ala menjaga. Allah Ta'ala pelihara hamba-hambanya yang beriman. Ketika mana dekat dunia, ketika mana dia di hari akhirat. Tapi dengan syaratnya apa? Dengan kalimah tadi itu.
Yang keempat, kita dapat belajar daripada hadis Nabi tadi. Hadis Nabi tadi sebenarnya merupakan pentafsiran kepada ayat surah Ibrahim ayat 27 tu. Sebab ayat 27 tadi, kalau kita baca tanpa faham hadis ni, kita cuma tahu Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan teguh di dunia dan di hari akhirat. Kan? Tapi kita tak tahu contohnya, perinciannya dekat mana Allah teguhkan semasa dekat dunia. Maka Nabi bawa dalam hadis dia, antara Allah teguhkan dekat dunia, iaitu apabila dia berada di dalam kubur. Allah Ta'ala teguhkan lidah dia untuk menjawab soalan munkar wan nakir. Jadi pentafsiran Al-Quran yang terbaik adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita pergi kepada hadis yang ke-17 pada pagi ini. Baik. Hadis ke-17 pada pagi ini, bab di bawah bab 51 ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, hadis 17 ni dia ada dua rangkap. Dia ada dua matan hadis. Sebab tu saya akan tunjuk dua. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Okey, dalam kitab pun macam tu. Okay, dia ada dua riwayat. Okay, riwayat yang pertama, lafaz yang pertama, Nabi SAW bersabda, Innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya. Sesungguhnya seorang yang kafir, jika dia buat baik, dia akan diberi makan dari dunia ini sebagai balasan bagi kebaikan itu. Dia beri makan dekat sini, maksudnya Allah Ta'ala berikan dia balasan. Orang kafir, kalau dia buat baik masa dia dekat dunia, Allah akan beri kebaikan itu pada dia. Allah akan balas kebaikan dia itu di dunia. Ini hadis, lafaz ni kita faham. Okey, maksudnya kalau ada orang kafir, dia seorang yang sangat pemurah, dia menolong orang susah dan sebagainya, Allah Ta'ala akan balas kebaikan dia ketika di dunia. Allah akan balas. Allah akan beri. Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan orang mukmin pula macam mana? Wa amal mu'minu fa inna Allah yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Manakala seorang yang mukmin, dia beriman pula, maka Allah Ta'ala akan menyimpan kebaikan-kebaikannya di hari akhirat. Okey. Lepas tu wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih, dan dia diberi rezeki di dunia ni di atas ketaatannya. Maknanya orang mukmin ni dia dapat dua pembalasan. Satu, pembalasan dia di hari akhirat. Allah simpan kebaikan-kebaikannya tu, maksudnya Allah Ta'ala nak bagi balasan kepada dia tu, Allah Ta'ala tak beri di dunia, tapi Allah simpan di hari akhirat. Nak bagi balasan dia di hari akhirat. Dan dunia pun dia dapat juga. Dia dapat juga. Tapi dia dapat lagi. Dia dapat yang lain lagi. Tapi Allah simpan di hari akhirat balasan tu. Okay, kita baca hadis kedua. Moga-moga dapat memahamkan kita lagi pada hadis pertama. Okay, hadis pertama ni, dia hadis ni sebenarnya lafaz yang pertama di riwayat Muslim juga. Baca riwayat Muslim yang kedua, apa kata Nabi SAW. Kita baca terus terjemahannya. Sabda Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menzalimi mana-mana kebaikan yang dibuat oleh seorang yang beriman. Ini kita kena ambil sebagai panduan hidup kita. Tuan-tuan buat baik ni tuan-tuan ya. Walaupun orang tak balas, tak apa tuan-tuan. Allah Ta'ala tidak pernah tak balas. Okey, lepas tu Allah bagi tahu lagi. Dia diberikan rezeki kerana kebaikan yang dia buat dekat dunia ni.
dan dia diberikan pahala kerana kebaikan dia buat di dunia ini di hari akhirat. Okey. Manakala orang yang kafir, dia akan diberi makan, diberi balasan oleh Allah dari kebaikan-kebaikan yang dia amalkannya kerana Allah Ta'ala di dunia ini. Dari kebaikan yang dia amalkannya kerana Allah SWT di dunia ini, sehingga apabila dia kembali ke alam akhirat, tiada lagi amal kebaikan yang akan dibalas. Sekejap saya kena tengok pembetulan kat situ. Faham Maksudnya macam ni. Hadis kedua ni kita dapat maklum rupa-rupanya orang kafir, orang kafir, Allah kalau dia baik dekat dunia ni, Allah balas dekat dunia juga. Kalau kita belajarkan, kalau kita memberi, Allah akan beri lagi kebanyakan. Kalau dia bagi, kalau dia buat kebaikan dekat dunia, Allah akan kayakan dia dekat dunia. Maksudnya orang yang kafir, yang tak beriman pada Allah, yang buat syirik pada Allah, tapi kalau dia baik, dia buat kebaikan pada manusia. Contohnya siapa? Tahu kan ada orang Islam yang baik kan? Dia seorang pemurah, bantu orang susah. Apa yang dia buat dekat dunia tu Allah akan balas. Allah akan beri kebaikan tu ketika dia di dunia. Umur dia panjang ke, dia bertambah kaya ke, kan? Dia sihat ke, anak-anak dia berjaya ke. Allah akan balas semua dekat dunia. Tetapi apabila di hari akhirat, dia tidak lagi dapat sebarang balasan. Maksudnya apa orang kafir ni dapat ketika di dunia ni, semua itu adalah kebaikan yang dia buat. Allah beri kepada dia. Allah balas pada dia. Tapi apabila di hari akhirat, dia tidak dapat sedikit pun pahala kebaikan yang baik dari Allah. Tapi orang beriman tak? Orang beriman ni, bukan sekadar dekat dunia dia dapat kebaikan. Bukan sekadar dunia Allah bagi balasan. Tapi di hari akhirat Allah memberikan juga balasan kebaikan kepadanya di hari akhirat. So hadis ni memberikan kita harapan. Harapan apa? Memberikan kita, membahagiakan kita. Kan harapan dari sudut apa? Apa yang kita buat dekat dunia ni sebenarnya semua Allah akan balas. Kita dapat dekat dunia, kita dapat. Di hari akhirat pun kita akan dapat. Harapan, memberi harapan kepada kita tentang kebaikan kita, walaupun tidak ada orang nak meraihkan, walaupun tak ada orang nak puji kita, kan? Tetapi harapannya ada. Balasan kita nak cari pada Allah. Jadi jaga baik-baik amal di dunia ini. Buatlah amal-amal yang soleh. Walaupun sikit, walaupun orang tak pandang amal tu. Kan? Tak apa. Harapannya ada. Allah akan balas kebaikan yang kita lakukan di hari akhirat. Dunia pun Allah balas. Di akhirat pun Allah akan memberikan balasan. Hadis riwayat Muslim. Okay, kita tengok pengajaran hadis ni apa. Nombor satu, kita dapat belajar, inilah kelebihan mempunyai iman. Orang kafir, dia tidak ada iman. Walaupun dia buat amal yang baik, tapi dia tidak ada amanu. Sedangkan kita belajar, kalau buat amal baik, mesti diiringi dengan amanu wa amilu solihat. Dia mesti ada beriman. Dia mesti ada iman tu. Lepas tu dia buat amal soleh. Tapi ada orang, dia buat amal. Dia buat kebaikan. Tapi dia tidak ada iman. Ini menunjukkan kelebihan. Kita percaya kewujudan Allah. Kita percaya Allah Ta'ala itu satu. Kita percaya tentang hari akhirat. Kita percaya kepada rukun-rukun iman tu. Maka amal yang kita buat tadi, kan, kita buat tentu kerana Allah. Orang yang tak beriman, dia buat amal kerana siapa? Kalau dia tidak percaya kewujudan Allah yang satu. Satu-satunya. Bukan Tuhan 2, 3 dan 4 lah.
Kan? Dia buat kerana Tuhan yang satu. Takkan ada punya sebab dia nama pun dia orang kafir. Maka dia dapat kebaikan tu di dunia saja. Berbeza dengan orang beriman. Yang kedua, kita jauhi daripada kesyirikan. Kerana ia lawan kepada iman. Yang ketiga, kita dapat belajar keadilan Allah kepada para hamba-Nya. Allah bagi balasan kepada mereka. Sekalipun orang yang kafir dan orang yang jahat. Allah adil. Allah beri kebaikan tu. Sebab tu orang-orang yang kaya-kaya di dunia ni, mereka tahu kesan mereka bersedekah. Cuba tentang study orang-orang yang kaya, baca kisah mereka kan. Dia buat yayasan sini, yayasan sana. Sebab mereka tahu, the more you give, the more you get. Dia faham. Tapi mereka buat tu sebab siapa? Sebab apa mereka bantu orang miskin? Sebab apa mereka bantu orang yang ada penyakit yang kritikal? Kenapa mereka bantu anak-anak yatim? Kenapa? Dia buat tu kerana siapa? Itu kesilapan mereka. Tapi kalau mereka percaya aku buat ni kerana Allah yang satu, kerana sekian-sekian, di hari akhirat beruntung dia. Tapi dia buat dekat dunia, lagi dia bagi banyak, lagi Allah kayakan dia. Lagi dia bagi Allah kayakan. Itu menunjukkan keadilan Allah. Allah balas dah semua dekat dunia. Menunjukkan Allah tu adil. Tidak pernah mana-mana manusia buat kebaikan, melainkan Allah balas. Cuma kita tak perasan saja. Okay. Kemudian yang keempat, orang kafir. Dia dapat balasan di dunia ini sahaja. Tetapi di hari akhirat dia tidak mendapat apa-apa pun balasan kebaikan. Kenapa? Kerana dia tidak berpaksikan iman dalam dia buat amal kebaikan. Okay, itulah membezakan kita dengan orang yang kafir. Okay, nanti saya jawab soalan. Okay. Kita pergi kepada hadis yang ke-18. Okey. Hadis yang ke-18 adalah hadis, ada waktu lagi tak? Sekejap. Tengok jam sekejap. Ada waktu lagi insya-Allah. Nanti saya buka soalan. Saya baca lagi dalam, ada lagi dalam 3 hadis ni. Kita baca hadis nombor 18. Boleh ya tuan-tuan puan, kita teruskan lagi, boleh ikuti. Jelas, faham? Okey, kita teruskan dengan hadis yang ke-18. Hadis ke-18 ni, yang meriwayatkan hadis ini datangnya daripada Jabir radhiyallahu anhu. Dia kata, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, Masalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum. Nabi SAW menyebutkan diumpamakan solat 5 waktu tu macam air sungai yang mengalir, yang penuh dengan air. Perkataan begitu kita kena tambah sikit seperti sungai yang bolehlah buatkan mengalir kat sini. Jarin ni mengalir, ghamrin ni penuh dengan air lah. Nabi kata kalau kita sembahyang 5 waktu ni kan, dia sama macam air sungai yang penuh dengan air. Air sungai tu pula, dia mengalir dekat dengan pintu-pintu rumah korang, kata Nabi. Lepas tu Nabi kata, yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin. Di mana sungai tu dia mandi di dalam sungai yang penuh air tadi sebanyak 5 kali setiap hari dari air sungai tersebut. Hadis riwayat Muslim. Apa yang kita faham? Maksudnya Nabi nak kata, kalau badan kita ada daki-daki, badan kita kotor, berdebu dan sebagainya, macam mana kita nak bersihkan dia? Kita akan mandi, betul tak? Kita akan mandi. Jadi kotoran-kotoran di tubuh badan kita ni akan hilang jika kita mandi. Bukan mandi guna air paip tau. Mandi guna air sungai yang penuh dengan air. Kalau mandi dengan air sungai penuh dengan air ni, nak menunjukkan apa? Bersihnya. Maknanya fungsi air sungai tu
adalah membersihkan kotoran-kotoran yang kita fahamlah daki dia ke, debu dia ke dan sebagainya kan. Nabi nak samakan, Nabi nak umpamakan. Macam itulah kau solat 5 waktu. Kalau kau solat 5 waktu, solat yang kau buat itu boleh menghapuskan, membersihkan dosa-dosa yang ada. Kalau sungai tu kau mandi 5 kali, 5 kalilah badan kau bersih. Kalau 5 kali kau menunaikan salat, 5 kalilah dosa engkau akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi kata depan pintu? Nak menunjukkan bahawa solat ni, ya Allah, mudah untuk kita buat. Benda tu kita tahu, macam sungai. Bukan perlu nak berjalan jauh, nak cari sungai tu. Tak. Sungai tu ada depan pintu kamu. Inilah perumpamaan yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang nak berikan kita harapan, rupanya dosa-dosa kita ni, kita boleh bersihkan dia. Kita boleh bersihkan dia, sucikan dia, hapuskan dia melalui jalan yang salah satu jalannya adalah daripada solat fardu 5 waktu. Okay. Hadis ni pengajaran dia apa kita dapat belajar? Solat dapat menghapuskan dosa sebagaimana air sungai yang dapat menghilangkan kekotoran dari tubuh badan. Yang kedua kita dapat belajar, kita kena tiru macam Nabi. Nabi dia pandai dalam dia nak menyampaikan maklumat. Dia buat dulu perumpamaan ke, dia buat dulu satu analogi, kan? Dia buat satu pemisalan. Tuan-tuan, kita kena belajar dengan Nabi. Kita jangan ajar maklumat direct terus. Tapi kita boleh ajar dengan buat perumpamaan. Kita reka lah. Satu perumpamaan ke, satu penceritaan ke, kita buat study case ke. Kan? Kita buat satu analogi supaya orang yang apabila dia faham analogi tu, dia faham perumpamaan tu, lagi maklumat tu kuat dan kukuh dalam jiwa dia. Macam Nabi buat perumpamaan, sembahyang 5 waktu dengan air sungai yang penuh dengan air. Dianjurkan kepada kita untuk memberikan perumpamaan, mendatangkan perumpamaan, pemisalan, analogi dalam memberikan penjelasan. Okay. Habis hadis yang ke-18, kita pergi kepada hadis yang ke-19. Okay, nanti saya jawab soalan sekejap lagi. Ada beberapa soalan ditanya dekat chat tu. Nanti insya-Allah nanti saya jawab. Okay. Hadis ke-19 ni, hadisnya yang datang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas kata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu. Setiap muslim yang meninggal dunia, lalu jenazahnya disembahyangkan oleh 40 orang lelaki. Okey, kalau ada mana-mana orang Islam yang meninggal, kemudian dia disembahyangkan oleh 40 orang lelaki, yang ke-40 orang lelaki ni la yusyrikuna billahi syai'a, dan mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, illa syafa'ahumullahu fihi, maka Allah memberikan syafaat kepada si mati itu. Hadis riwayat Muslim. Tetap jelaskan hadis ni. Maksudnya hadis ni bagi harapan dekat mana? Maksudnya kalau kita ni mati, kan? Kalau kita mati, kita ada membawa dalam mati kita tu dosa-dosa kita. Tapi dosa-dosa kita tu Allah Ta'ala boleh ampunkan. Allah Ta'ala boleh maafkan dosa-dosa kita tadi tu melalui sembahyangnya 40 orang lelaki dengan syarat 40 orang lelaki ini, mereka ini tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Kalau 40 orang lelaki termasuk imam dengan jemaah-jemaahnya 40 ni, kan, mereka ini orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka apabila mereka mendoakan orang mati tu, kan
Kan sembahyang jenazah tu kena doakan, minta pengampunan kepada si mati kan, minta Allah ampunkan dosa dia, berikan dia keselamatan, luaskan kubur dia, tukarkan dia dengan ahli keluarga yang baik dan sebagainya. Maka lelaki yang mati tadi tu, orang yang mati tadi tu, berkat doa 40 orang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala ni, maka Allah Ta'ala akan terima syafaat si mati tu. Maksudnya Allah Ta'ala akan beri syafaat daripada doa-doa 40 orang tadi kepada si mati. Kita tak tahu, mungkin si mati itu orang berdosa pada Allah. Kalau ikutkan dia ni akan diazab. Tetapi berkat 40 orang yang menyemayangkan si mati itu dalam doa mereka, dan mereka tidak mensyirikkan Allah, Allah memberi syafaat kepada si mati itu. Jadi hadis ni apa pengajaran kita dapat belajar? Nombor satu, orang mukmin yang meninggal dunia, dia akan ada ruang dapat syafaat dari orang yang mendoakan orang tadi. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat 40 orang tu, mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dianjurkan kepada kita untuk memperbanyakkan jumlah orang yang menyolatkan jenazah. Hadis tadi 40 tu, kalau kita baca perincian dia, bukanlah bermakna diambil kira dari sudut kuantiti je. Sebenarnya Nabi nak menunjukkan kepada istilah ramai yang sembahyang. Ramai yang sembahyang. Dalam masa yang sama, kita kena ramaikan orang yang boleh menyembahyangkan jenazah kepada si mati. Bayangkan kalau orang mati di Mekah, mati di Madinah, dapat disembahyangkan bukan sekadar 40 orang, lebih. Bayangkan, kan orang pergi Mekah, orang Madinah, kan orang pergi buat umrah, kan orang buat ibadat haji, kan mereka ini orang yang datang nak bertaubat pada Allah kan. Datang nak baiki diri. Sangat beruntung. Orang yang mati didoakan, disembahyangkan oleh orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita dapat belajar kat sini keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan membebaskan diri pada kesyirikan. Maknanya kalau orang, maksudnya kelebihan imam yang tidak mensyirikkan Allah, makmum tidak mensyirikkan Allah, ahli keluarga tidak syirikkan Allah, ada satu nilai yang tinggi, sangat-sangat bermanfaat. Bukan kepada si mati itu sajalah, termasuk juga kepada orang yang doa tadi jugalah, keutamaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sinilah harapannya. Harapan apa? Harapan nak dapat pengampunan Allah, harapan nak diluaskan kubur dia. Dia dipanggil syafaat orang yang hidup kepada orang yang mati. Baik, kita pergi kepada hadis yang ke-20. Tapi saya tengok dulu ada soalan tak? Okey, sekejap Kita ada waktu lagi kan? Sekejap, saya tengok waktu kita. Ada waktu, ada 3 minit lagi. Sekejap. Okey, kita sambung minggu depan. Kita tengok hadis tadi, sekejap. Bismillah. Okey, saya jawab soalan sekejap. Ada yang tanya ni, sekejap. Yes, saya buka pada sesi soal jawab. Okey, pertama terima kasih ya kepada rakan-rakan kita yang berkongsikan muka surat berapa, terjemah Riyadhus Salihin ya. Ada yang beli terbitan Kaya Bistari, ada yang beli buku Purple seperti dalam poster saya tunjukkan tadi ya. Okey. Begini, tajuk buku yang saya sarankan tadi, tajuk buku ni lah, Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin. Okey. Kemudian macam mana nak join kelas hari Selasa dan hari Sabtu? Saya minta pada rakan-rakan tolong kongsikan Telegram ataupun link WhatsApp untuk rakan-rakan kita yang nak menghadiri kelas hari Selasa dan hari Sabtu. Jadi buat pengetahuan puan yang bertanya, sebenarnya kita telah maklumkan 1 minggu kelas kita daripada hari Isnin sampailah pada hari Ahad.
boleh ikuti boleh dapat maklumat tu di FB Akademi Tadabbur Malaysia, boleh dapat maklumat tu dekat Telegram Akademi. Tapi bukan semua program anjuran akademi saja. Tapi saya juga berkongsi mana-mana penganjur. Kalau macam pagi ni kuliah hadis kita dianjurkan penaja kita adalah Datuk Nurul. Okey, kalau hari semalam, Khamis malam dianjurkan oleh Zandra sekeluarga. Jadi kalau hari Ahad ni dia dianjurkan oleh Biro Agama Fekra Berhad. Kalau hari Selasa dianjurkan oleh Persatuan Ahsanul Amala macam tu. Jadi bukanlah hanya pada anjuran Akademi Tadabbur Malaysia saja, tetapi pada pelbagai anjuran. Boleh ikuti, kongsikan. Okey, ada yang tanya kalau musim Covid sekarang tak ramai yang boleh nak solatkan dia. Okey, moga-moga disebabkan adanya halangan tadi, moga-moga Allah Ta'ala berikan syafaat. Kita tak tahu sebab orang yang mati dalam wabak ni, dia boleh dikira orang yang mati dalam syahid. Jika dia bersabar, jika dia beriman dengan musibah tersebut, dan jika dia bersabar menerimanya, maka dia boleh mati dalam keadaan dia mati syahid seperti wabak ta'un. Moga-moga mati dalam husnul khatimah. Dia bukanlah husnul khatimah ini dia dilihat pada satu sudut. Bukan hanya pada ramai orang datang semayang. Tak. Tetapi tengok pada beberapa sudut yang lain. Kadang-kadang orang tak tahu pun dia meninggal. Tapi dia boleh mati dalam keadaan husnul khatimah. Okey. Kalau disolatkan pada waktu yang berbeza pun tak apa. Kalau ada berulang-ulang kali solat pun tak apa. Moga-moga termasuk di dalam hadis ini. Hadis. Kerana apa? Kerana yang pentingnya adalah pada doa-doa mereka. Okey. Terima kasih kepada yang berkongsikan di Telegram. Okey. Okey. Ada soalan secara verbal sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi ada sebut Allah umati tadi tu, masa Nabi sebut tu atau akhir dia nak wafat ataupun masa bila? Sebab ada juga yang kata Allahumma rafiqul a'la tu pun masa nak wafat kan? Okey. Itu je. Yang Nabi sebut tadi tu bukan ketika Nabi wafat. Itu memang ketika Nabi hidup. Okey. Yang ketika Nabi wafat, yang sebenar-benarnya bukan pada lafaz ummati. Yang kita dengar, yang kita pernah dengar, yang mengatakan waktu Nabi nak mati ni, Nabi ucap ummati, riwayat itu tidak sahih. Riwayat yang sahih, ucapan Nabi yang terakhir macam disebut tadi itu, Nabi kata Allahumma rafiqul a'la. Dia kata, ya Allah, teman yang maha tertinggi. Iaitu Nabi sebut. Dan Nabi juga pesan tentang Nabi pesan tentang salat dan wama malakat aimanukum. Nabi pesan tentang buat kebaikan kepada hamba-hamba. Tapi yang last sekali itulah yang Allahumma rafiqul a'la, yang itu. Riwayat yang orang kata waktu Nabi ni punya sayang dekat umat dia sampai nak mati sebut ummati itu tidak benar. Itu tidak benar. Riwayat tu lemah. Tetapi ketika mana Nabi di hari akhirat, Nabi nak bagi syafaat kepada umatnya setelah Nabi Adam tak boleh tolong, Nabi Musa tak boleh tolong, sampailah kepada Nabi Allah Isa, jumpa pada Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi sebut. Apabila Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi, angkat kepalanya, Allah kata, engkau angkat kepala engkau wahai Muhammad. Apa yang kau minta engkau akan diberi. Apa syafaat yang kau nak minta diberi syafaat akan ditunaikan. Yang itu Nabi sebut, ya Rabbi ummati. Dekat situ. Itu je beza dia pada riwayat tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain? Ada persoalan? Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab apa yang hadis Ah, ya, ini kan bab mengharapkan kasih kasih Tuhan ini tanda Nabi kasih kepada umat kan. Maknanya tajuk ni mengenai kasih Nabi kepada umat. Macam tu. tak, bukan. Puan baru ikut kelas ni kali pertama ke? Ya, tapi Ana ikut melalui FB. Ada tengok FB. Ni Okey, tak. baru join. Gini Okey, sebab ni cuma nak ni je. Sebab kalau apa yang bila Nabi bila baca Al-Quran Nabi menangis, bukan ada hadis yang selalu ingat, bukan hadis, mana ayat yang menyebut dan surah An-Nisa tu pakai fa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. okey. Kat ayat tu pun ada maknanya Nabi menangis kan bila baca ayat tu. Ya. Ini Dia nak kaitkan dengan kasih Nabi kepada umat tu boleh tak? okey, bolehlah. Sebab tu kita sebutkan tadi di bawah, sebab tu kita sebut tadi pada pengajaran. Hadis ni Al-Imam Nawawi dia letak di bawah tajuk bab 51 tajuk Ar-Raja, harapan. Tajuk besar dia di bawah tajuk harapan. Harapan dia di mana? Harapan dia dari sudut Allah Taala akan jaga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Itu pada tajuk harapan dia. Tetapi kalau kita nak ambil hadis ini, hadis yang Nabi menangis tadi, baca surah Ibrahim dengan surah Maidah tadi, kalau kita nak letakkan dia dari sudut kasih sayang Nabi ingat kepada umat dia, boleh juga. Tak salah, boleh juga. Kita nak letakkan dia, nak kaitkan dia tentang kasih sayang Nabi. Memang tepatlah, sebab itu salah satu hadis dia. Sebab tu dekat pengajaran hadis tu tadi, kita dah sebut salah satu pengajaran hadis tadi menunjukkan bahawa betapa prihatinnya Nabi, mengambil beratnya Nabi tentang umatnya. Okey. Hadis yang ditanya tadi tentang hadis surah An-Nisa, hadis tu pun kita boleh gunakan untuk menunjukkan Nabi ni kasih kepada umatnya. Dalam masa yang sama, kita boleh letakkan hadis tadi tu pada kelebihan mendengar orang lain membaca Al-Quran. Sebab hadis yang surah An-Nisa yang Nabi baca, Nabi minta kepada Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya hadis tu kita dah cerita pada tajuk bab kelebihan menangis. Kalau adik ikuti pada bab nombor 54. Ni bab 51. Pada bab 54, tajuk keutamaan menangis. Kita ada nukilkan hadis yang Nabi menangis apabila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan suratun Nisa. Dia kalau dalam bab 54 keutamaan menangis, boleh jumpa hadis pertama sekali. Dalam bab nombor 44 tu keutamaan menangis. Okey. Kenapa Imam Nawawi dia letakkan tajuk tu? Kerana hadis ni dia boleh masuk dalam pelbagai sudut. Kerana nak letak cerita Nabi menangis, boleh ambil hadis yang Abdullah bin Mas'ud baca Quran tadi. Tapi kalau kita baca bab lain, Imam Nawawi dia ambil hadis yang sama ni, dia letak pada tajuk kelebihan mendengar orang lain baca Quran. Sebab Nabi SAW dia minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dia bacakan Quran kepada dia. Nabi nak dengar, bukan Nabi baca. Tapi Nabi nak dengar Abdullah bin Mas'ud baca. Jadi tepatlah, maksudnya boleh digunakan satu hadis pada beberapa bab. Macam bab tadi tu, boleh letak di bawah tajuk bab harap, boleh letak di bawah tajuk kasih sayang Nabi SAW. Boleh. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kalau tidak ada soalan, ada soalan? Satu lagi Ustaz. Pasal yang Nabi kata jangan beritahu kerana mereka akan berserah. Kalau kita tengok yang Nabi larang beritahu ni,
soalnya benda tak apa ni, tak ni sangat. Maknanya kalau beritahu pun rasanya macam ni, nak cakap macam ni. Sebab gini, nak bandingkan dengan hadis 10 tu, hadis 10 tu rasanya kalau kita bagi tahu, lagi orang akan buat apa? Tak kisahlah buat dosa pun, sebab Allah akan sentiasa ampunkan. Macam mana Ustaz? Ya. Okey, tapi hadis yang ialah maksud dia wallahu taala alam, tapi hadis tentang dosa tadi tu dia tidaklah datang dalam bentuk Nabi beritahu kepada beberapa individu. Dia bentuk umum saja. Tapi hadis yang kisah hadis keempat, kisah Muaz tadi, pada hadis yang tadi tu dia dari sudut, maksudnya pada awal-awal kalau kita faham cerita kan, maksudnya takut salah faham lah, takut salah faham dari sudut nak berserah diri, tak nak mau bertawakal. Tapi macam kita sebut juga pada hadis yang buat dosa kan, kalau tak ada orang buat dosa, Allah Ta'ala hidupkan lagi orang yang buat dosa tu kan, supaya orang buat dosa tu, nanti kita sebutlah sebenarnya memang boleh membawa kepada salah faham. Banyak hadis-hadis ni sebenarnya dia boleh membawa kepada salah faham. Jika kita tak belajar pada bab yang sebelum tu. Sebab sebelum harap ni sebenarnya kita dah belajar bab takut. Bab nombor 50. Sebab tu orang yang belajar bab 51 ni, dia jangan guna hadis ni secara mutlak. Dia kena pasangkan juga dengan hadis dalam bab takut tu. Hadis pada bab 50 bab takut. Jadi walaupun dia fikir tentang dosa ni Allah Ta'ala ampunkan dia kena ingat tu. Dia sempat ke nak bertaubat ketika dia berdosa. Kalau dia kata dosa tu Allah Ta'ala akan ampunkan juga nanti masuk syurga, akhirnya dia sanggup ke nak pijak api neraka, letakkan api neraka di kaki. Sebab otaknya menggelegak. Jadi hadis ni dia sebab tu dia kena diiringi dengan membaca hadis bab takut, dibaca hadis dengan bab harap. Sebab tu dia letak dua hadis tersebut. Maksudnya kalau ada orang dia merasa, oh bolehlah aku buat dosa macam tu ya. Kita kena baca hadis lain. Okey, kalau kau rasa sebab hadis tu memang dia cakap kita baca hadis ni semua orang masuk syurga. Kalau dia berdosa macam mana pun sekali dia akan tetap masuk syurga, betul tak? Kan? Mungkin ada orang kata, oh kalau macam tu tak apalah, biar ajalah nanti masuk syurga juga. Okey, tapi kita kena baca hadis lain pada dia, diiringi dengan hadis takut. Okey, kalau awak cakap nanti semua akan masuk syurga, betul. Kita tak nafikan hadis tu. Dosa banyak mana sekalipun, janji ada tauhid tetap masuk syurga juga. Kita kena bacakan hadis dia dalam bab takut tu. Bacakan hadis dia. Hadis Nabi kata, seringan-ringan azab orang yang masuk dalam api neraka, diletakkan api itu di bawah kakinya, otaknya menggelegak. Jadi kita baca hadis itu pada dia. Kau sanggup tak? Tadi kau cakap, sebab mungkin ada orang dia salah faham, dia ingat, aku buatlah dosa suka hati macam mana pun, nanti Allah tetap ampunkan. Betul tak? Hadis itu betul. Tetap juga masuk syurga kalau dia berdosa banyak mana sekalipun. Tapi dia jangan lupa ada hadis yang sebut pasal neraka tu. Jadi kau sanggup untuk letakkan api di bawah kaki ke otak kau menggelegak? Jadi apabila dia boleh baca hadis tu, dia dapat imbangkan. Dia akan dapat imbang antara mengharap secara membuta tuli tanpa buat apa-apa dengan hadis yang menakut-nakutkan dia juga. Jadi itu dah ada imbangan dia. Sebab tu para sahabat ni mereka ada Nabi. Mereka boleh tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah Ustaz lagi maknanya untuk hadis yang macam ni. Okey. Dengar. Hadis apa? Maknanya untuk hadis yang macam ni kita tak boleh sekadar kita nak menyampaikan, maknanya kalau hadis macam ni kita tak boleh nak tulis matan lepas tu sebar dan group WhatsApp tanpa penerangan. Setuju? Ya. Kita kena buat penerangan sikit, perincian dia. Kalau kita ambil hadis ni, kita nak kongsi pada orang terjemahan, tapi kita kena buat perincian dekat bawah ni. Kena buatlah perincian dia. Hadis ni menunjukkan sekian dengan syarat apa-apa sekian. Hadis ni sekian. Kena buat perincian dia. Okey. Okey, jelas. Jelas insya-Allah.
Jadi nanti waktu kita belajar tajuk hadis nombor bab nombor 52, kita akan belajar tajuk keutamaan rojak, harapan. Bab nombor 53 kita akan buat kombinasi antara takut dengan harap. Sebab tu bab ni kita kena belajar sampai habislah. Jangan berhenti belajar bab 51 tapi tak belajar pada bab kombinasi antara takut dan harap. Sebab tu dia kena seiring. Sebab kalau kita takut sangat tentang dosa, nanti akan orang kata, biarlah aku teruskanlah buat dosa. Sebab dia tak tahu ada harapan untuk dia tu. Jelas tak? Tapi kalau dia belajar tajuk harap saja, dia akan tertipu, dia akan terpedaya dengan dia tak buat lagi amal-amal lain. Tapi kalau dia belajar dua-dua tajuk, dia akan dapat perbezaan, dia akan dapat perimbangan. Kan, aku takut nak buat dosa ni, nanti macam mana dosa aku di akhirat. Tapi kita manusia yang lemah, kadang-kadang terbuat balik dosa. Tapi kita bangun balik, move on balik, kita berubah balik. Sebab kita tahu hadis tentang penghapusan dosa tadi itu. Itulah cara kita kena mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Terima kasih semua tuan-tuan dan puan-puan ya. Ustaz, nanti Ustaz. Ya. Yang tadi Ustaz kata yang Nabi kata Allahumma ummati semasa nak meninggal tu kan Ustaz. Hadis itu termasuk dalam kategori hadis palsu ke, hadis lemah ke, hadis apa Ustaz? Dia kejap. Pasal tapi dia riwayat yang lemah lah. Dia riwayat lemah. Dia riwayat yang lemah. Kejap ya, kalau tuan-tuan nak dapatkan buku, ada satu buku kawan saya tulis, Ustaz Zukhairi, dia buat tajuk cerita-cerita yang masyhur. Cerita-cerita yang masyhur tetapi dia tidak sahih. Kita ni banyak dengar orang ceramah, cerita kita seronok dengar. Tapi banyak kita dengar ni kadang-kadang banyak riwayat-riwayat yang kalau diteliti, dia buat research kembali, kita dapati ada riwayat yang lemah, ada yang palsu dan sebagainya. Tapi riwayat tadi riwayat yang saya tak boleh bagi kata muktamad, tapi dia memang lemah. Dia memang lemah pada ucapan tersebut. Dekat situ. Terima kasih Ustaz. Memang cerita tu popular lah Pak kata Ustaz. Ya. Terima kasih saya. Sangkaan baik kita, penyampai maklumat tadi dia nak ajak kita semua sayang pada Nabi, nak tunjuk kasih sayang Nabi. Betul, sangkaan baik kita macam itulah. Cuma sedikit yang perlu dibaiki dalam dia menyampai maklumat. Dia kalau nak bawa cerita sayang pada Nabi, kita boleh buat hadis tadi, betul tak? Kan hadis tadi pun yang kita tahu yang Nabi menangis pun dah menunjuk Nabi sayang pada Nabi. Nabi sayang pada umat dia. Maksud dia sepatutnya kita kena menyampaikan riwayat-riwayat hadis pasal Nabi ni, maka kita kena dahulukan dulu riwayat-riwayat yang sahih. Daripada kita beri satu riwayat yang ada pertikaian dari sudut kesahihan dia. Itu cara yang paling baik dalam kita nak menyampaikan maklumat. Tapi sangkaan baik kita sebenarnya mungkin penyampai itu dia tidak perasan, mungkin dia tidak tahu. Okey, tidak ada mana-mana penyampai yang dia kalau dia tahu hadis palsu dia nak sampaikan, tak. Okey, sangkaan baik kita sebab masing-masing ada kekurangan, ada kekuatan, ada kelemahan. So kita saling tegur, menegur. Moga-moga riwayat-riwayat itu biar ada riwayat-riwayat yang sahih. Wallahu a'lam. Sama. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada penganjur kita, Datuk Nurul, sekeluarga. Semoga Allah sentiasa memberikan rahmat, memberikan keberkatan, memurahkan rezeki kepada Datuk Nurul. Juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak-banyak, jazakumullahu khairan katsira kerana setia, kerana sentiasa mengikuti kuliah-kuliah hadis yang kita anjurkan, sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain ya, dengan pelbagai cara supaya mereka dapat mengikuti kuliah hadis kita pada setiap hari Jumaat. Jadi petang ni saya jemput semua
mengikuti kelas Asbabun Nuzul. Kalau tuan-tuan nak belajar tentang sebab-sebab ayat ni turun, surah itu turun, boleh ikuti kelas pada Jumaat petang jam 3. Kalau siapa tak ada kelas lain lah. Dan juga pada kelas malam ni kita akan belajar tentang nama surah Ad-Dukhan dengan juga surah Melutut. Dia panggil surah Al-Jasiyah. InsyaAllah pada malam ni, bagi sesiapa yang tidak ada kelas yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima Terima kasih semua. Warahmatullahi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Ya, terima kasih semua.